Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Komunikasi sosial dan tanggungjawab merupakan suatu sifat yang khusus bagi semua manusia dan semua golongan masyarakat. Perkara ini menjurus soal akhlak yang mulia dan tingkah laku sosial masyarakat dalam aspek penampilan dan kesopanan. Secara umumnya, manusia merupakan makhluk yang wujud untuk membangunkan nilai-nilai moral dan memerlukan disiplin dalam menjaga tingkah laku untuk membentuk sesebuah masyarakat yang mempunyai kesejahteraan diri. Untuk melahirkan sebuah masyarakat yang bertamadun, komunikasi sosial dan tanggungjawab mempunyai pengaruh yang besar terhadap disiplin dan tingkah laku sesebuah masyarakat. Kesihatan mental merupakan salah satu aspek yang berkait dalam membentuk insan yang seimbang dan harmoni. Ia juga termasuk dalam salah satu elemen konsep insan seimbang yang diberikan oleh falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu di dalam unsur emosi. Isu yang kami pilih ini berkaitan dengan peningkatan kes bunuh diri di Malaysia sepanjang berlakunya pandemik COVID-19 ini. Berdasarkan statistik yang diberikan oleh Polis Diraja Malaysia, sebanyak 468 kes bunuh diri telah dikenal pasti sepanjang tempoh Januari hingga Mei tahun 2021. Dan PDRM juga menjangkakan kes ini akan semakin meningkat sehingga mampu melampaui jumlah kes pada tahun 2020, iaitu sebanyak 631 kes. Kami dapat mengaitkan isu peningkatan kes bunuh diri ini dengan satu ilmu falsafah, iaitu berkaitan dengan konsep insan seimbang. Ini kerana sebab berlakunya isu tersebut adalah berpunca dari ketiadaan konsep insan seimbang yang kukuh di dalam diri masyarakat. Jadi apakah itu insan dan apakah yang dimaksudkan dengan konsep insan seimbang? Sama-sama dilihat. Seterusnya, kita akan bergerak kepada respon kami terhadap isu berkenaan dengan peningkatan kes bunuh diri di Malaysia. Di sini kami dapat simpulkan bahawa punca berlakunya perkara tersebut adalah disebabkan ketiadaan konsep insan seimbang dan hukum. Seperti yang kita tahu, konsep insan yang seimbang melandaskan falsafah pendidikan kebangsaan adalah merangkumi aspek jasmani, emosi, rohani serta intelektual. Kita ambil satu contoh, iaitu dari segi aspek emosi, di mana sekiranya aspek ini didalami oleh masyarakat, mereka akan tahu bahawa kesihatan mental itu penting untuk melahirkan individu yang sejahtera. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia, menyatakan kesihatan mental menyebabkan seseorang mampu menghargai cabaran kehidupan secara berhemah. Seseorang yang mempunyai kesihatan mental juga akan tahu untuk menghadapi tekanan dengan baik. Yang keduanya, kita ambil dari aspek rohani, di mana dari perspektif falsafah pendidikan kebangsaan menekankan kepada kita bahawa manusia yang berjaya bukan sahaja cemerlang pada satu aspek, tetapi ia juga diukur daripada kualiti rohaninya. Dengan mendalami aspek ini, kita dapat mengetahui apakah tujuan kita dilahirkan di muka bumi ini, dan kita akan merasa takut untuk melakukan perkara yang dilarang oleh Tuhan. Kita ambil contoh agama Islam, di mana membunuh diri adalah dikira sebagai dosa besar. Berdasarkan hadis Thabit bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah bersabda, barang sesiapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu di dunia, maka dia akan diazab dengan sesuatu yang digunakannya itu di hari kiamat kelak. Jadi di sini kita dapat lihat, apabila masyarakat mendalami konsep insan seimbang ini, mereka akan dapat menempuhi pelbagai rintangan dalam hidup dan perkara-perkara yang tidak sepatutnya dilakukan dapat kita elakkan, seperti membunuh diri. Sekarang, apa yang kita boleh lakukan bagi mengatasi isu tersebut? Yang pertama adalah dengan menyediakan perkhidmatan yang menguruskan kesihatan mental. Menurut Dr. Chua Sook Ming, pengasas Sendiri Malaysia, beliau telah mengatakan bahawa perkhidmatan menguruskan kesihatan mental yang dilakukan telah pun berjaya mengurangkan jumlah kes bunuh diri dan juga cubaan bunuh diri. Yang kedua, kerajaan juga boleh melaksanakan latihan pertolongan awal untuk kesihatan mental secara percuma. Sebagai contoh, Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) telah bekerjasama dengan Medical Relief Society Mercy Malaysia dalam menyediakan perkhidmatan sokongan psikososial kepada rakyat Malaysia, di mana ianya dapat memberikan impak yang positif kepada mental dan juga emosi masyarakat. Yang ketiga, ibu bapa perlulah mengambil tahu keadaan anak.
Menurut artikel Harian Metro yang bertajuk Cegah Tingkah Laku Bunuh Diri, sebagai orang yang terdekat ibu bapa, perlulah peka dan prihatin kepada tanda-tanda awal kemurungan serta perubahan tingkah laku anak-anak. Ibu bapa juga perlu menjadi pendengar yang baik dan membantu mereka dalam mendapatkan bantuan profesional bagi memastikan keadaan anak-anak mereka tidak menjadi lebih berisiko. Natijahnya, banyak pencerahan yang telah dijelaskan dari segi cadangan, cabaran dan sokongan untuk mengekang masalah emosi dalam kalangan masyarakat sejagat. Perkara ini mengambil kira betapa penting dan signifikannya komitmen dari semua pihak bagi menjayakan falsafah pendidikan kebangsaan. Dari segi falsafah, persoalan bagi intelek, rohani, jasmani dan emosi dapat dipupuk dan diusahakan menuju satu matlamat dan kehendak yang sama khusus merujuk kepada kesejahteraan individu. Menyedari hakikat tersebut, sesungguhnya dengan memahami ilmu falsafah, makna kehidupan boleh dirungkai sekaligus dapat menempa kesempurnaan dalam kehidupan yang lebih bermakna. Oleh itu, masalah emosi dapat ditangkis dalam kehidupan semua manusia yang telah meraih kesempurnaan dan kesejahteraan dalam kehidupan mereka.